Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Allahumma inna amsayna nushhidu wa nushhidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah bagi kesempatan pada saya dan kita semua duduk dalam rumah Allah. Dalam rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu pula. Dah ada majlis ilmu, Allah muliakan lagi kita untuk beribadah kepada Allah, iaitulah melakukan solat secara berjemaah. Alhamdulillah atas semua nikmat ibadah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta untuk bercakap tentang tajuk istiqamah dan juga karamah. Itu dua tajuk tu. Dua tajuk, tapi kita gabungkan kedua-dua benda tersebut jadi satu dan saya ringkaskan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, bila Abu Bakar dia tengok Nabi ni, Nabi ada uban sikit, maka Abu Bakar kata, ya Rasulullah, naraka qad shibtah. Syaibun, uban. Shibta, kamu telah beruban. Nabi SAW sampai Nabi wafat, waktu umur 63, uban di rambut di kepala Rasulullah SAW tak lebih 20 helai. Tak lebih 20 helai. Hitam maksudnya tuan, hitam. Rambut Nabi hitam sampai umur 63. Ada sikit uban. Sebahagian ulama hadis sebut ketika itu kebanyakan lelaki begitu. Kebanyakan lelaki begitu. Sifat rambut mereka sampailah ke hujung hayat dia hitam. Sebahagian ulama hadis sebut tak yang tu khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sahabat-sahabat lain macam kita lah, 40-an naik dah sikit, 50-an lagi banyak, 60-an dia nak putih semua. Bila Nabi ni rambut Nabi hitam, ada uban sikit. Abu Bakar ni dia duduk perhati. Satu hari dia kata, ya Rasulullah, nampak duduk naik uban dah. Ni terjemah pasal kita ni. Ya Rasulullah, saya nampak rambut tuan duk naik uban. Nabi ada jawapan. Rupanya Nabi terus jawab. Nabi kata, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Ada dalam hadis ni, ada dalam Syama'ilul Muhammadiyah, cerita ni. Nabi sebut ke Abu Bakar, telah membuatkan aku beruban isi kandungan surah Hud dan juga yang seumpama dengannya. Apa dia isi kandungan surah Hud? Cerita Nabi Hud ke? Tidak. Kata Ibnu Abbas, ayat Rasulullah tersebut, ilmu ni tuan, ayat Rasulullah tersebut bila Nabi jawab kepada Abu Bakar bahawa yang membuatkan aku beruban ni apabila aku sering berfikir tentang satu arahan yang ada dalam surah Hud, iaitulah ayat 112. Kata Ibnu Abbas, ayat yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu ialah fastaqim kama umirt. Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas,
umat Nabi Muhammad yang paling pakar tentang tafsir Quran. Nombor 1, Ibnu Abbas ni bukan di kalangan sahabat, keseluruhan umat Rasulullah yang paling pakar tentang tafsir Quran, Ibnu Abbas. Nombor 1. Dia kata tidak ada ayat daripada 6,000 lebih, 6,236 ayat Quran ataupun 6,666 tu mengikut satu kiraan lain. Tak ada ayat daripada 6,000 lebih ayat Quran yang lebih berat daripada ayat surah Hud 112, fastaqim kama umir. Yang itulah ayat yang paling berat selama 23 tahun Nabi menerima wahyu. 13 tahun Nabi terima wahyu di Mekah, Quran turun sikit-sikit. Sambung wahyu tu turun di Madinah selama 10 tahun sikit-sikit. Kata Rasulullah, yang inilah yang paling berat. Bila Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, aku nak hang kamu istiqamah dengan semua ajaran Islam. Buat semua yang aku suruh, tinggal semua yang aku larang. Nabi kata, itulah yang paling memberatkan hidup dan jiwa aku. Bukan Nabi jadi tekanan, yang tu paling berat. Tuntutan itulah tuntutan yang paling berat. Sebab tuan-tuan tengoklah apa saja benda baik yang ada dalam dunia ni, tuan-tuan senarailah berapa ratus pun, nombor 1 yang kena buat paling banyak ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cakap bab senyum kat orang, Nabi lah yang paling banyak kena senyum kat orang. Masalah apa pun yang Nabi tanggung kat rumah dia, dia keluar, dia mesti yang paling banyak senyum, kerana tu ajaran Islam. Tengok bab sedekah, mesti kamu wahai Muhammad yang paling banyak bersedekah, sebab kamu yang duk cerita tentang fadilat sedekah. Tuan-tuan, senarailah berapa banyak, berapa ratus pun kebaikan yang ada, Rasulullah lah yang kena jadi paling banyak di dalam kalangan umat Nabi Muhammad ni. Dia mesti nombor 1 yang paling banyak buat semua benda ni. Macam mana tak berat? Kita boleh rehat juga. Hari ni duha 2 je, kadang rajin baru 4, lagi rajin 6. Kadang tak buat pula 2 hari, tak ada rasa apa, biasa. Nabi tidak. Akan tetapi Rasulullah tidak. Nabi kena buat yang paling banyak. Sebab tu Nabi sampai memikirkan ayat ni. Bila dia baca ayat ni, Nabi termenung, Nabi tunduk lama, Nabi fikir. Takkan tetapi Nabi berjaya melaksanakan arahan tersebut. Berjaya. Bab apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak bercakap bab apa? Bab baca Quran, baginda Rasulullah lah yang paling banyak. Nabi pun khatam Quran Ramadan dengan Jibril lagi. Bab berjihad, semua perang disertai oleh Nabi SAW. Bab apa? Nak cerita bab apa? Bab paling banyak sedekah, maka Nabi lah yang lebih banyak bersedekah daripada Abu Bakar yang kita duduk dengar cerita, dan daripada Abdul Rahman ibn Auf, dan lebih banyak bersedekah Rasulullah itu daripada Uthman ibn Affan. Siapa study bab tu dia tahu. Bab apa? Bab menyayangi keluarga, yang Nabi duk suruh sayang keluarga, maka Rasulullah lah yang paling dicintai oleh isteri dia yang 11 tu. Bukan 2 orang lah. 2 orang kita pun rayuh rendah dah. Tak habis-habis hak kes tahun lepas, tak habis lagi, main puih baru pula. Bab apa? Fastaqim kama umir. Istiqamah ni tuan-tuan, istiqamah ni ialah kekal konsisten di jalan yang lurus sampai mati. Itu istiqamah. Konsisten di jalan yang lurus dengan ibadah, dengan akhlak, dengan akidah yang betul tadi sampai mati. Itu istiqamah. Itu yang orang kata istiqamah, yang itulah. Nah, kalau dalam perjuangan orang sebut istiqamah dalam perjuangan. Kita hak manusia biasa ni kan, istiqamah ialah memohon kepada Allah agar kita kekal berada di jalan yang lurus dengan ibadah yang betul, akhlak yang betul, dan akidah yang betul sampai jumpa Allah, iaitu pada hari kematian. Sampai jumpa Allah pada hari kematian. Ini yang nak kena minta dengan Allah. Nak minta istiqamah kan, nak minta karamah? Karamah orang tak minta.
Karamah ni benda luar biasa yang berlaku kepada wali-waliullah ataupun orang-orang saleh. Kan dia bangun malam 2 rakaat semayang dalam bilik dia, 6 rakaat semayang depan Kaabah. Sebelum subuh balik. Tu sembang mampu tu Ustaz tu. Tak mampu Karamah ialah benda luar biasa yang berlaku kepada orang-orang soleh. Benda luar biasa kalau berlaku kepada Nabi disebut mukjizat. Ni ilmu akidah ni. Niat saya cakap sekarang ni ilmu akidah. Seperti apa? Seperti Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Nabi Musa belah laut dengan tongkat dia. Luar biasa ke biasa? Luar biasalah. Cari adat, koyak adat. Benda tu dia cari adat. Benda luar biasa yang berlaku kepada Nabi seperti mana Rasulullah membelah bulan. Bukan bulan lukisan, bulan sungguh. Benda luar biasa, maka nama dia mukjizat. Apabila benda luar biasa berlaku kepada orang soleh bukan Nabi, maka yang tu dia panggil karamah. Lepas tu kenapa tajuk malam ni AJK pilih tajuk apa nama ni, manisnya istiqamah, indahnya karamah ni? Kata balik dia tahu kok tu lah kan. Manisnya istiqamah, indahnya karamah. Kenapa pi bubuh sekali? Kerana selalunya orang-orang yang istiqamah ini adalah orang-orang soleh. Selalunya orang yang boleh istiqamah hanya sahaja orang soleh. Dan kadang-kala orang-orang soleh ni dipilih oleh Allah untuk diberikan kelebihan karamah. Karamah. Adakah nak kena cari dan nak kena minta? Tidak. Yang nak kena minta dengan Allah apa? Istiqamah kena minta dengan Allah. Antara ayat minta istiqamah dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kena minta. Karamah orang tak minta. Hadiah itu hadiah sampingan. Jangan cari dan jangan minta. Cari mesti tak jumpa, minta pun Allah tak bagi. Tapi kalau Allah pilih, Allah bagi. Wallahu a'lam. Siapa yang Allah nak bagi. Adapun istiqamah, ya Rasulullah ajar minta. Ya Allah, matikanlah kami dengan mati yang baik. Istiqamah tu. Supaya Allah kekalkan iman kita, istiqamah kita sampai penghujung ayat. Itu minta tu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Antara ayat ataupun doa yang Nabi ajak juga berkait dengan istiqamah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, dah dapat iman dah sampai malam ni, ya Allah, janganlah ubah tang mana-mana iman yang telah kau berikan kepada kami. Tuan-tuan, Allah ubah. Kalau Allah ubah setahun sebelum mati, jam kita ni 60 tahun dah duk beriman, duk semayang. Ayat tu bukan ayat memang Rabbana la tuzigh qulubana, tu bukan ayat. No. Ada di kalangan sahabat Allah uji. Ubaidullah ibn Jahash, suami kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah kan isteri Nabi, anak Abu Sufyan ibn Harb. Sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah, dia Ummu Habibah ni Ramlah binti Abi Sufyan ibn Harb, nama dia Ramlah. Dia berkahwin dengan Ubaidullah ibn Jahash. Kahwin, masuk Islam lah, dua-dua orang memang Islam. Ubaidullah bin Jahash ni Islam sejak di Mekah, bukan Islam setelah Nabi berhijrah ke Madinah, bukan Islam selepas Nabi wafat. Maksudnya min qudamal sahabah, sahabat-sahabat yang lama ni. Subhanallah. Lepas masuk Islam di Mekah, orang lama, kira orang lama di kalangan sahabat masuk Islam di Mekah. Kemudian Nabi izinkan waktu tu, lepas orang Islam kena seksa di Mekah, dibunuh, dilayung atas api, dikurung, tak pergi makan, ikat tengah panas,
Maka tahun 5 Hijrah, tahun 4 ataupun 5 Hijrah, bukan 4 ataupun 5 kenabian, tahun 4 ataupun 5 kenabian, bukan Hijrah. Selepas 4 tahun menjadi Rasul, selepas 5 tahun menjadi Rasul, Nabi mengizinkan sahabat berhijrah ke Habsyah, Ethiopia. Habsyah, tuan-tuan, itulah hijrah pertama dan hukumnya tidak wajib. Maka berhijrahlah lebih kurang 100 orang pergi sana. Antaranya Ramlah ni, Ummu Habibah ni, dengan suami dia, iaitu Ubaidullah ibn Jahash. Tuan-tuan, sahabat lama ni, dia pergi ke Habsyah, hidup di sana dengan sahabat-sahabat lain di bawah perlindungan suaka politik Raja An-Najasyi. Kemudian boleh anak nama Habibah, tu yang jadi Ummu Habibah, ayah Abu Habibah, ayah dia kan, suami tu. Lepas dapat anak, tanassar, dia berkenan dengan agama Kristian di sana, di Habsyah. Akhirnya dia murtad dan mati dalam keadaan murtad itu. Ending hidup dia dalam keadaan murtad itu. Dan akhirnya Ummu Habibah ni pun berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tu sahabat tuan, bukan kita kan, bukan qaryah Masjid Sharifah Fatimah. Saya dan kita tak ada apa. Lebih lagi yang lebih tak masuk akal ialah apabila iblis itu murtad. Lagi tak masuk akal. Semua syarat istiqamah ada pada iblis. Tuan-tuan renung tengok kisah iblis, menginsafkan kita. Bukan untuk meningkatkan cintaan kepada iblis, bukan. Menghayati, tengok pengajaran daripada kisah iblis ni, menginsafkan kita. Apa syarat istiqamah yang tak ada pada iblis? Satu, kawan-kawan yang baik. Siapa kawan dia? Semua malaikat. Bukan malaikat bawah-bawah, malaikat yang kanan-kanan saja, teman iblis ketika itu, kawan dia. Tuan-tuan, malaikat ada pangkat. Yang paling tinggi Jibril AS, ranking kedua 4 orang tu. Ranking saya tak sebut lah, jadi panjang lagi kan. Ranking ketiga pemikul Arash ni, yang ni pangkat malaikat. Lepas tu baru turun bawah sampai bawah sekali. Kawan soleh, syarat pertama mesti kawan-kawan yang baik. Semua kawan iblis ketika itu adalah malaikat-malaikat kanan. Tetapi tergelincir dia. Tak cukup syarat apa lagi? Persekitaran yang baik, masyarakat yang baik, syarat kedua. Siapa persekitaran dia? Semua 7 lapis langit, hanya ada malaikat saja. Waktu tu jin-jin Islam dan kafir duduk di dunia. Ketika iblis beribadah bersama dengan Jibril, dengan Mikail, dengan Israfil, dengan Malakul Maut dulu ni, jin-jin Islam dan jin-jin kafir sedang berada di atas dunia. Tu level jin-jin ya atas dunia ni. Kita lagi ya, Nabi Adam pun tak ada lagi tak ada apa. Tuan, persekitaran yang baik ketika itu adalah kehidupan iblis di atas sana. Apa dia lagi tuan-tuan? Kita kata ilmu tak cukup kot. Ibnu Abbas kata iblis lebih alim daripada Jibril alaihissalam. Ibnu Abbas sebut kana a'lamahum wa a'badahum. Kana huwa isim kana fi mahal rafa' isim kana. Iblis itulah a'badahum, yang paling tinggi ibadat dia, wa a'lamahum, yang paling tinggi ilmu dia di kalangan malaikat. Tak boleh renung tuan, tak boleh renung kan. Perhati renung sekali tu dia sampai tak tu masih tergelincir ustaz. Ya. Selagi Allah Ta'ala tak matikan kita dengan husnul khatimah, perjuangan kamu belum selesai.
titik noktah kamu tang mana belum diketahui. Kamu ke kanan atau ke kiri, ahli syurga atau ahli neraka, lagi tak mati, belum diketahui. Maka dengan itu selalu minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan juga dalam keadaan istiqamah. Ini penting ni, istiqamah bukan benda yang cukup utama. Tapi syarat-syarat tu tak bolehlah kita nafikan. Syarat-syarat untuk boleh ending dengan baik tu, seperti yang digariskan oleh para ulama, persekitaran yang baik kena. Sebab tu bila orang yang bunuh 100 orang, hak Nabi cerita dalam hadis tu, semua orang tahu dah ni, semua kaki mengaji ni saya tahu ni, sebab 10 kali main ceramah ramai ni kan, Masjid Sharifah Fatimah ni, maksudnya ni semua kaki mengaji. Ada satu orang lelaki yang bunuh 100 orang tu, hak Nabi cerita dalam hadis sahih. Bila dia bunuh 100 orang, dia berasa nak taubat. Dia berasa, teruk dah aku ni Hasan. Tuan-tuan, waktu tu baru berasa nak taubat. Kemudian baru dipitanya orang, ada orang paling alim dalam Jalan Jitera ni. Contoh, tok guru yang paling alim, paling warak dalam Jitera ni siapa? Orang pun pergi tunjuk. Orang tunjuk 2 kali ke dia. Satu orang tunjuk kat dia, apa nama ni, orang masjid tapi tak alim. Kalau kuliah dia suka lari, tapi dia suka baca Quran, semayang dia suka, tapi kuliah dia pula pergi duduk tang lain. Cerita betul ni, cerita betul. Waktu kawan ni nak taubat, pertama sekali orang kampung tunjuk kat lelaki ni ahli ibadah tapi bukan orang alim. Kali kedua baru orang tunjuk satu orang tok guru yang ahli ibadah dan alim. Nampak? Soleh dan alim, 2 ciri. Bila dia pergi jumpa tok guru ni kata, boleh tak aku nak taubat? Tok guru ni kata, tak ada benda yang menghalang taubat kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada. Sama macam yang Nabi sebut dalam satu hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau kamu buat mai susun kepada Allah dosa, kumpul jadi besar bumi ni, kemudian kamu bawa menghadap Allah dengan dosa sebanyak tu untuk kamu bertaubat, Allah Ta'ala akan buat mai sebesar itu juga pengampunan. Allah Ta'ala akan buat mai sebesar itu juga pengampunan, sebesar sesarat bumi itu juga pengampunan. Yang tu lah yang betul. Bila laki yang nak taubat ni bunuh 100 orang, 100, Nabi sebut angka itu. Mula-mula Nabi sebut dia bunuh 99, kemudian Nabi sebut dia membunuh 100 orang, tambah seorang lagi. Maksudnya memang angka tu bukan simbolik nak sebut kata dia bunuh ramai, tak. Memang angka tu dia bunuh orang. Kelak kawan ni lepas 2 minggu pergi bunuh kawan ni pula. La ilaha illallah. Mai rasa nak taubat, kemudian tok guru tu kata boleh, Allah insya-Allah Allah terima. Duk mana tahu? Tok guru tu tanya. Dia pun habaq sekian-sekian. Tok guru tu kata kampung tu kampung orang jahat. Ramai orang tak elok tang tu. Surau apa pun tak ada. Hak duk tangkap khalwat, duk berzina, buang anak luar nikah, budak-budak duk isap gam apa semua, petang-petang boleh pergi tengok kampung tu. Ni contoh ni. Tapi Tuan guru ni sebut macam tu. Dia kata kampung tu kampung orang tak elok, kena keluar. Ni syarat istiqamah. Mesti persekitaran yang baik. Kata Rasulullah, laki-laki ni pun balik siap barang nak pindah hari yang sama juga daripada kampung hak tak elok tadi. Balik terus dia siap. Sebab itu jadi syarat untuk berubah dan jadi syarat untuk istiqamah. Balik siap. Keluar daripada kampung, rupanya hari yang sama itu jugalah hari terakhir dia hidup di atas muka bumi Allah. Hari itu jugalah rupa-rupanya adalah hari terakhir hayat umur dia. Jalan tak dan sampai kampung hak tok guru dia suruh pi. Hak kuliah banyak, orang-orang situ pun tak suka sangat duk
ngumpat orang, duk sebab aib orang. Baguslah kampung bagus. Kuliah dia pun ramai orang. Tengah berjalan meninggal. Semua orang tahulah, noh. Bila dia mati tengah-tengah jalan tu, malaikat maut ambil nyawa, nak passing pi ke belakang tengok, dua-dua kumpulan mai. Siapa tuan? Dua-dua kumpulan. Kumpulan malaikat rahmat, kumpulan malaikat azab. Tak pernah jadi seumur hidup. Malaikat maut bila dia ambil nyawa, yang akan mai turun dia satu pasukan saja. Kalau kawan ni orang saleh, yang mai turun dia pasukan malaikat rahmah. Ramai. Dan kalau orang ni orang yang taleh, yang fasik, munafik ataupun kafir, yang akan mai turut pasukan malaikat maut ni ialah pasukan malaikat azab. Bila malaikat maut ambil nyawa dia ni, kali belakang tengok, dua-dua pasukan mai, ni nak bagi kat siapa? Tanya malaikat maut. Jawab malaikat rahmat, kami. Li'annahu jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Kami yang akan ambil sebab lelaki ni sedang dalam perjalanan membawa jiwa yang sedang bertaubat untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kami yang akan ambil. Kata pasukan malaikat azab, tidak. Roh dia kami yang akan iring. Iring tu nak kena tuan, bukan iring saja. Iring tu apa? Bukan iring saja. Kata pasukan malaikat azab, li'annahu lam ya'mal khairan qat. Kami yang akan ambil sebab laki-laki ni tidak sesaat pun dia melakukan ketaatan kepada Allah. Allah hantar malaikat daripada langit, tempat tinggal malaikat di langit, bukan tempat tinggal Allah nah. Ni ada akidah Allah tinggal di langit ada nah. Di mana Allah? Di langit. Dia kena jawab macam tu. Sempurna iman. Akidah Wahabi. Jaga-jaga kan. Yang tinggal di langit malaikat, tinggal sungguh, ambil tempat duduk di langit. Berpuluh ribu tugas ada malaikat ni. Berpuluh ribu tugasan para malaikat. Allah Ta'ala pun hantar seorang pi turun malaikat, dia pun berubah jadi orang, berupa jadi orang. Ni dalam ilmu akidah, dia berupa jadi orang, kemudian dia bagi tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan untuk kalian ukur tempat mati dia ni dengan tempat baik yang dia nak pi dan juga tempat jahat yang dia tinggalkan. Apa pun ukur, lalu mereka mendapati, kata Rasulullah, tempat mati dia ni dengan tempat baik yang dia tuju lebih dekat sejengkal je. Setapak Shibran, kata Nabi, setapak. Maka ambil jenazah dia, roh dia, bukan jenazah, ambil roh dia, pasukan malaikat rahmat. Istiqamah, syarat nombor satu mesti suasana tu. Syarat asas antara yang terbesar, nombor dua istiqamah, mesti kawan-kawan yang soleh. Mesti berkawan dengan orang tak elok, mati dengan cara kawan-kawan tu lah. Mesti. Ini janji Allah dalam Quran, janji Nabi dalam hadis. Siapa kawan kamu, macam itulah cara kamu mati. Kaedah dia macam tu je. Kawan. Sehingga perkataan urusan kawan ini disebut oleh Allah dalam Quran. Tuan-tuan, kawan bukan benda main-main. Sebab tu penceramah motivasi duk sebut, tengok siapa kawan anak kita, kita duk buat heran. Allah, kawan pergi dengan siapa Ustaz? Dia ni kawan pergi dengan siapa? 16 tahun kita bela dengan duk di masjid apa semua, dia nak berubah bukan 3 tahun. Seminggu dia boleh berubah, seminggu. Dengan kawan hak tak elok ni, kawan hak nakal. Seminggu dia boleh jadi jahat. Kawan sebab Allah dah sebut lah, hati-hati. Ada ayat Quran tentang kawan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, kata satu orang di padang mahsyar, manusia yang paling celaka dan rugi akibat tersalah memilih kawan yang jahat dan meninggalkan kawan yang baik. Siapa tuan-tuan? Nama dia Uqbah ibn Abi Mu'aid.
Tuan-tuan tahu siapa kawan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi rasul, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, antara best friend Nabi Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Tuan-tuan pernah dengar? La ilaha illallah. Berhenti kita bila baca Al-Quran, yang orang yang reti bila baca Quran ni, dia reti cerita ni rujuk apa, cerita ni rujuk apa. Sebab tu dia berhenti lama. Sahabat-sahabat dulu baca Quran sampai tang ayat-ayat yang dia yang ada munasabah tu, dia akan berhenti renung lama ni. Ni ayat kawan tuan-tuan yang akan mengucapkan celakalah aku. Dulu Allah dah bagi hidayah, aku pilih kawan orang lain. Uqbah bin Abi Mu'ayt ni berkawan rapat dengan Rasulullah. Nabi ziarah dia, dia ziarah Nabi. Nabi pergi makan di rumah dia, dia pergi makan di rumah Rasulullah sebelum Islam, sebelum mendapat wahyu. Setelah menjadi Rasul, orang mula menghina Rasulullah. Dia macam mana? Bila orang hina kawan kita kan, kita pun jadi makin lama orang kutuk, orang pulau Nabi, di pulau Nabi dikutuk, Nabi diherdik, Nabi dibaling batu, Nabi ditampar. Dia pun jadi makin jauh, setapak demi setapak demi setapak, menjauhkan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mula rapat dengan satu orang di Mekah, nama dia Ubay bin Khalaf. Uqbah bin Abi Mu'ayt ni dia mula rapat dengan satu orang, nama dia Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni salah seorang yang dijanjikan mati oleh Rasulullah, dan dia satu-satunya yang dibunuh oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf, bukan Ubay bin Ka'ab. Ubay pun banyak agak sahabat. Saya pernah tersalah sebut sekali ceramah tak mana tahu, lepas tu saya tak betul pun sebab daripada rekod dah, tengok-tengok balik, Allah. Dia ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab umat Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran seperti sebutan Jibril alaihissalam. Tu nama Ubay bin Ka'ab. Yang baca Quran seperti Jibril, sampai Allah arah Nabi pi baca kat Ubay. Ubay bin Ka'ab kata, ya Rasulullah, kenapa baca kat aku? Allah suruh baca. Ubay bin Ka'ab kata, Samanillah, Allah sebut nama aku kah? Nabi kata, ya. Allah sebut nama Ubay bin Ka'ab. Yang dibunuh oleh Rasulullah tangan Nabi dalam perang Uhud, nama dia Ubay bin Khalaf. Siapa dia? Kawan rapat Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt mula tinggal Nabi sikit demi sikit, tak jumpa dah. Dulu setiap hari telefon, contoh ni. Lepas tu dah dah WhatsApp apa pun dah sebulan dah, 2 bulan. Sin petang tadi duk sin tengok, tapi tak WhatsApp dah. Contoh, makin jauh, makin lama makin jauh. Akhirnya 5 orang menteri Quraisy tengok Nabi semayang. 5 orang, salah seorangnya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Depa cabar dia, hang dulu rapat dengan Muhammad kan, kalau betul-betul hang tak suka dah kat dia, hampir letak taik atas belakang dia. Cabar, dia buat tuan. Ni kawan rapat Nabi dulu, dia yang buat, dan dialah yang meletakkan najis tu atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Noh, salah tinggal kawan. Dia dah berkawan dengan sebaik-baik makhluk di atas muka bumi Allah. Allahu Akbar. Kalaulah di Islam ketika tu, kita boleh bayang kedudukan dia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tinggal Nabi, dia kawan dengan orang yang paling Allah, antara orang yang Allah murka dalam bumi ni, Ubay bin Khalaf, Abu Jahal dan sebagainya. Maka akhirnya ending dia tak boleh istiqamah, dia tak mampu untuk istiqamah. Maka syarat yang kedua tu kawan yang baik. Dan syarat yang ketiga istiqamah ni ialah berdoa, sentiasa memohon kepada Allah. Minta ni benda yang besar tuan-tuan. Doa ni satu benda yang besar. Allah suka hambanya yang membanyakkan doa kepadanya. Allah suka yang membanyakkan doa kepada Allah. Allah suka. Tuan kena ingat,
Tak sama dengan manusia. Peraturan ni tak sama. Lagi banyak kita minta dengan Allah, minta rahmat Allah, minta masuk syurga Firdaus, minta redha Allah, minta nak duduk sekali dalam syurga Firdaus dengan Rasulullah. Banyakkan hak ni tuan. Ni permintaan ni, banyakkan yang ni. Allah makbul hak ni, semua urusan dunia Allah mudahkan. Kita duk pi buka hak permintaan hak bawah-bawah ni. Bagilah laku ya Allah kedai, baru ambil kedai pula. Lah, duk ulang tu. Hari-hari minta. Memang tak salah. Ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Memang tak salah. Tapi bila minta yang asas, Allah akan bagi ke semua hak penggunaan dunia ni, tuntutan dunia. Dan kemudian kenapa dengan suasana yang baik, kawan-kawan yang soleh, ilmu yang banyak, ibadah yang banyak. Iblis tadi ni 4 semua syarat ada kat dia, jatuh juga dia. Hati-hati dengan satu bom, satu torpedo, satu atom yang boleh merosakkan semua syarat untuk istiqamah ni. Nama dia takabur, bongkak, ego. Bahaya tuan, cukup bahaya. Dia hancur, dia perancang semua prasyarat istiqamah ni. Hang paling banyak ibadah ke? Hang paling banyak ilmu ke? Iblis ni. Kawan hang semua malaikat ke? Dengan takabur, semua benda ni meletup. Punya bahaya takabur. Takabur ni apa dia? Merendahkan orang lain, menafikan kebenaran. 2. Ingat dah. Takabur ialah merendahkan orang lain, menafikan kebenaran. Dua-dua ni lah yang Iblis buat. Apa dia kata? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Apa yang dia nafikan? Dia nafikan Adam itu lebih mulia. Dia nafikan Adam itu Allah lantik jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah, bangsa makhluk yang khalifah, ketua kepada semua makhluk lain, manusia. Benda ni, kebenaran ini yang dinafikan oleh Iblis. Bila nafikan benda ni, habis semua prasyarat ni. Cukup bahaya tuan. No? Di samping ada syarat ni tuan, benda nombor 5, jaga-jaga. Hati-hati dengan benda nombor 5. Jangan ada takabur daripada dalam diri. Takabur ni paling besar. Dia main daripada ujub. Dia main daripada ujub, berasa pasal apa aku bagus sangat sampai 6 rakaat hari ni duha. Ni nak keluar masjid, dia semayang 6. Dalam duk keluar tu, diri dia kata, hang mayang berapa hari ni? 6. Tak bagus ke? Dia tak bagus ya. Tahun ni mana ada lagi sampai 6 rakaat mayang duha. Tu aku kata hang bagus. Ni dia sembang ni sambil-sambil lah. Suara tak dengar, tapi dia tahu dia duk sembang. Tu ujub. Sebelum nak pergi ke takabur, dia main ujub dulu. Jaga-jaga tuan-tuan. Nafi terih, astaghfirullah, istighfar 3 kali, sebut semua kelebihan daripada Allah. Istighfar 3 kali, sebut semua daripada Allah. Hang tak ada apa. Lepas ujub, dia akan main riak. Riak tayang kat orang. Riak tayang kat orang. Dia tak boleh buat. Dia mesti nak buat baik, kena tayang kat orang. Kalau tidak, dia tak mau buat benda baik. Ada? Dia mesti nak bagi semangat buat benda baik, nak bagi banyak hak dia sedekah, dia kena tayang kat orang. Riak. Dia kena riak sikit, tapi dia buat benda baik. Maka riak tu pun memadam pahala dia. Bila dah ujub, riak bertapak, akhir sekali dia akan mula takabur. Takabur, merendahkan orang lain, menafikan kebenaran. Waktu tu dia akan mula melampau. Tu ada buat video dalam internet. Satu orang kaya di Malaysia ni buat video separuh lucah. Sampai malam ni dia tak pernah sebut dia menyesal. Berapa orang tengok video lucah tu, separuh lucah tu, hak menyanyi tu lah. Nak sebut kah tajuk dia? Hak muda tahu, geng muda tahu. Hak tak ada YouTube tak tahu. Video separuh lucah. Berapa orang tengok? 12 juta. Dia sebut dengan mulut dia.
dengan reaksi muka, tak ada bersalah langsung, tak ada sebut istighfar langsung. Dia kata 12 juta kan ramai orang tengok. Dia kata, hang tahu tak 12 juta orang tengok tu bermaksud telah ada dalam buku amalan kamu 12 juta dosa haram yang kamu tanggung, dan benda tu sedang meningkat sampai malam ni. 12 juta tuan-tuan tanggung dosa hak orang duk tengok tu. Pakat tiru habis anak-anak budak-budak jadi trend. Pasal apa? Pasal dah takabur. Dia dah nafikan kebenaran. Dia kata duit saya, duit dia nak buat apa-apa duit dia. Silakan. Kita tegur, kena tegur lah kan? Maka orang bila dia takabur, dia akan tolak kebenaran. Bahaya tuan-tuan lah. Ini nampak, 2-3 orang ustaz tegur, dia marah, dia maki balik, dia hina balik. Nampak? Dia akan menghina orang lain, dan dia akan menolak kebenaran. Dua paling asas dalam takabur. Minta dengan Allah dijauhkan daripada sifat ni. Minta dengan Allah dijauhkan daripada sifat ni. Bila satu orang mati hari pertama, antara benda yang berlaku pada hari pertama, malaikat akan sebut kat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang menyebutkan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, beriman, kami beriman dengan Allah. Kita tengok ayat ni lah. Ni ayat ni. Dia ada satu orang lelaki, dia mai tanya, ya Rasulullah, aku duduk jauh, boleh tak sebut satu ayat yang aku tak payah tanya dah orang lain? Nabi kata kat dia, qul amantu billah thumma istaqim. Iqrar, aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Nabi kata istiqamah. Ya Rasulullah, aku ni duduk jauh, susah nak mai tanya kamu begitu dan begini, boleh tak bagi satu ayat yang lengkap, jami' mani', yang aku tak perlu tanya dah orang lain, nak tambah-tambah apa? Nabi sebut kat dia, qul amantu billah thumma istaqim. Yang ni kita jaga tuan-tuan. Beriman, iqrar, tanam, kejam, elok-elok dalam hati, amantu billah, aku beriman dengan Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamah. Dah cukup, lelaki tu pun pi. Subhanallah. Nah, ayat yang sama dalam Quran, iaitu pada hari kematian kita, seandainya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah pilih kita di kalangan orang saleh, malaikat akan main waktu tu. Malaikat akan kata, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ni hak saya beritahu ni tuan, siapa-siapa yang terdekat ni kan, yang mati terdekat ni yang duduk dengan kita dalam masjid ni, dia akan dengar ayat inilah antara yang akan diucapkan oleh para malaikat kepada orang-orang yang syarat pertama mereka adalah mereka beriman sungguh-sungguh dengan Allah. Qalu rabbuna Allah, mereka berkata Tuhan kami Allah. Bukan sebut di mulut Tuhan kami Allah aja, yakin di sini, mulut dia sebut, keyakinan di sini, Tuhan kami Allah, kami redha dan senang hati, Allah Tuhan kami. Kemudian apa syarat yang kedua yang Allah sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis, thumma istaqamu, mereka konsisten dalam jalan yang benar, di atas landasan yang betul, dengan ibadah dia, dengan akhlak dia, dan dengan akidah dia. Terus saja dengan ibadah, akhlak dan akidah tu sampai dia mati. Mereka yang boleh mati dalam keadaan dua syarat ini, malaikat turun mai, bila ambil nyawa dia, pasukan-pasukan malaikat rahmat ni kata apa?
la takhafu. Ni jangan takut. Ketika sudah terpisah roh dari badan dia, setiap orang beriman, orang saleh yang husnul khatimah akan mendengar ayat ini pada hari pertama kematiannya, sebelum dia pergi alam barzakh lagi. Malaikat pekat pujuk dia, ni tak apa, tenang. Macam tu ustaz, ni ayat Quran ni ayat Quran. Jelas ni Allah Taala bagi tahu. Alla takhafu wa la tahzanu, ni jangan takut, sedih pun jangan. Tenang nah. Malaikat rahmat ramai tadi kata tenang, jangan sedih, jangan takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu orang baik. Malaikat rahmat kata. Lega tuan. Allahu akbar. Malaikat rahmat yang ramai tadi kata ni, tak apa, tenang aja, seronok aja, kamu orang baik. Allah sedia benda elok kat kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tak habis lagi. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sambung ayat tu, kami akan tolong jaga hang punya urusan, jangan risau. Hak dunia pun kami tolong tengok. Orang soleh bila dia meninggal, orang yang husnul khatimah bila dia meninggal, malaikat mai pujuk dia, mai tenteramkan dia, apa semua. Malaikat kata tak apa, hak urusan dunia pun kami akan tolong tengokkan. Tengok macam mana, wallahu alam. Boleh jadi malaikat-malaikat ni berdoa dengan Allah, ya Allah peliharalah ahli keluarga dia, ya Allah peliharalah perniagaan dia, orang soleh. Sebab malaikat sebut nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kami yang akan tolong tengokkan urusan kamu di dunia. Tenang tak kita? Lagi tenang. Yang pertama kita takut ni, nak pergi ke mana ni? Ni apa? Sagi nak jadi apa? Nak jadi ke mana? Siapa nak bawa kita? Sama kita risau. Malaikat tenangkan kita dah. Ni istiqamah kan? Malaikat tenangkan kita. Malaikat kata tak ada apa. Semua elok. Hak kita nak pergi ni pun semua benda baik, semua benda yang menyeronokkan. Tenang, jangan sedih. Alla takhafu wala tahzanu, daripada huznun, sedih. Jangan sedih apa? Malaikat kata semua malaikat Allah Taala dah tentu benda baik kat hang. Hak dunia apa jangan risau dah, kami tolong tengok. Subhanallah, dengan hati yang riang. Sebab apa? Istiqamah. Yang ni samaratul istiqamah. Hasil istiqamah ialah pada hari pertama kita menjejak di barzakh, yang ni kita dapat. Tapi kalau tak istiqamah, apa jadi? Hatta idza jaa ahadahumul maut. Yang ni pun hari pertama juga tuan-tuan, tapi kepada orang yang su'ul khatimah. Apa yang berlaku? Bila sampai di alam barzakh, ayat pertama dia, qala rabbi rji'un, ya Allah nak balik. Pasal duduk asrama kau nak balik? Pasal teringat kat ahli keluarga kau nak balik? Pasal teringat kat Kelang kau nak balik? Pasal teringat anak nak nikah kau nak balik? Pasal teringat kat cucu kau nak balik? Tidak dan tidak. Tetapi kata Allah, orang-orang yang fasik, yang munafik, yang kafir, bila dia mati dia minta nak balik untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Nak buat apa? Nak buat amal soleh. Ni kita duduk di dunia tempat buat amal soleh. Silakan untuk buat amal soleh. Banyak mana yang kamu nak sedekahkan, berapa hari yang kamu nak puasa, silakan. Kamu berada di alam, masih boleh untuk melakukan amal soleh. Ni, itulah ayat pertama orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang tidak istiqamah dalam hidup dia. Itu ayat pertama dia akan sebut, ya Allah boleh dah nak balik. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Dulu tak dan dia kata, ya Allah boleh nak balik sat ya. Bukan nak tengok anak, bukan nak tengok perniagaan, apa pun tak mau buat, nak semayang ya, nak buat ibadah saja. Kalla, Allah Ta'ala kata tidak sekali-kali, takkan boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Yang tu jadi ayat kosong kamu. Wa min waraihim
barzakh, sekejap kamu nak tengok barzakh. Sekejap lagi kamu nak hidup, kamu nak kena rendam, nak kena bakar di barzakh. Sekejap je. Tuan-tuan, masuk-masuk barzakh tu tak ada nak mula lagi, ayat tu keluar dah. Ayat dia nak balik, ya Allah boleh dah balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang ini kalaulah Allah Ta'ala bagi balik ke dunia, dia akan kembali kepada jalan lama mereka. Subhanallah. Akan kembali kepada jalan lama mereka. Bukti dia umat Nabi Musa alaihissalam, Allah tukar jadi beruk sebahagian lagi Allah tukar jadi babi. Bukan simbolik tuan, tukar sungguh-sungguh. Ni ayat Quran ni. Faja'ala minhumul qiradata wal khanazir, ayat Quran. Allah sumpah laknat, tukar sebahagian Bani Israel ni jadi babi dan jadi beruk. Binatang, tukar jadi binatang, lari pupuk dan tidak beranak pinak. Dia mati macam tu je. Depa hidup dalam hutan dan kemudian mati. Itu pendapat Ibn Abbas. Dia tak ada beranak pinak lagi, duduk tengok babi kat ni Bani Israel dulu ni. Patut panggil tak elok. Kan? Beruk pun panggil macam tu kan? Orang Ta'ala pilih dua ni memang hak jenis beruk pun jenis khanak juga jenis saja-saja ambil baju kita kalau duduk kampung kan. Dia kecak dia tahu. Tuan-tuan, berapa banyak Allah Ta'ala bagi Bani Israel ni lepas habis tu kembali kepada hak lama. La ilaha illallah. Dia kembali kepada yang lama. Allah murka kali pertama, murka kali kedua, murka kali ketiga. Dia pergi sembah pula patung yang apa nama ni, patung anak lembu buat daripada emas tu. Pi sembah tu pula, Allah murka lagi, tak berhenti. Sehingga kan yang minta untuk dikembalikan tu, yang dalam Quran yang minta untuk kembalikan tu, yang geng-geng jahat ni, kalau aku berikan peluang, semua akan kembali kepada jalan lama. Apa bukti dia? Bukti dia antaranya juga hak gempa bumi di Palu tu. Punyalah gempa bumi tu tuan-tuan, punyalah dahsyat. Tanah ni bergulung-gulung, hak atas turun pergi ke bawah, hak bawah naik pergi ke atas. Satu kampung ni sedut masuk ke dalam 400 orang, seorang pun tak jumpa. Palu tu. 2 hari selepas gulung apa semua tu, dia pergi buat benda syirik balik. Baru 2 hari pergi buat benda syirik balik. Apa dia? Bagi makan laut. Palu pneumonia. Petang lepas sembelih ayam tu, kawan saya Dr. Sani duduk di sana. Dia hantar, ustaz ni saya duduk depan ayam-ayam yang disembelih ni. Mereka buat pula baru 2 hari. Baru 3 hari ke 2 hari tau. Buat pula sembah hak laut tu. Padahal hak buat tu semua tengok laut, apa nama ni, tanah bergulung, tanah serap kampung, satu kampung masuk ke bawah. Jadi macam washing machine, tanah tu dia berguling, semua tengok. Pergi buat balik. La ilaha illallah. Kita tahu subhanallah. Betul. Yang Allah bagi tahu depa ni hak mana yang sampai duk di mahsyar pun, kalau Allah Taala bagi duk balik atas muka bumi, dia buat balik panggil lama. Dia akan buat balik panggil lama, percayalah. Waktu Nabi Muhammad minta kali yang keberapa, ya Allah, penduduk Quraisy minta supaya aku belah bulan. Depa nak beriman kalau aku boleh belah, wahai Muhammad, depa takkan beriman. Dengan ilmu Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, mereka takkan beriman. Ya Allah, boleh tak bagi peluang? Boleh jadi aku belah bulan ni, mereka beriman. Bulan hak betul tu belah. Sungguh belah-belah. Mereka kata tu dia, sihir dia hebat no. Seorang pun tak masuk Islam. Seorang pun tak masuk Islam setelah Nabi membelah bulan. Belah bulan tu betul-betul turun bulan tu. Seorang tak masuk Islam. Sebab tu tak heran masyarakat Palu apa semua, lepas beberapa hari mereka pakat pergi sembah balik laut, beri makan laut Palu pneumonia. Pakat buat ramai-ramai ni. Subhanallah. Upacara tu ada pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, memberi makan sungai Nil, sungai terpanjang dunia. Besar sungai Nil tuan-tuan,
dengan kapal, dengan ombak pun ada, boya pun ada. Sungai Nil. Sungai Nil. Zaman Sayyidina Umar, ketika mana Sayyidina Umar Perdana Menteri Putrajaya waktu tu di Madinah, Sayyidina Umar hantar menteri besar dia, salah seorang pergi ke Mesir. Menteri besar di Mesir waktu tu dia panggil perkataan wali, menteri gubernur. Nama sahabat tu nama Amr bin al-As. Rupanya tiap-tiap tahun orang-orang Mesir akan korbankan anak dara ke dalam Sungai Nil. Mereka akan sembah, buat puja, syirik apa semua, tolak pergi bagi makan Sungai Nil. Ada Nil nombor ni ya, bagi makan Sungai Nil. Sampailah Islam pergi, tiba-tiba Sungai Nil pun berhenti, makin surut, nak habis. Maka orang pun keluar beramai-ramai. Waktu tu gubernur masih Amr bin al-As. Amr bin al-As pun tengok orang ramai-ramai nak pergi mana, orang Mesir. Semua pakat pergi berimpun, bawa makanan, bawa anak dara seorang. Orang bukan Barbie tu. Bawa anak dara hidup orang, manusia. Lepas tu dia pun keluar lah, gubernur ni keluar dengan dia punya menteri-menteri bawah ni. Dia kikir lah kot, kan, pengulu ke apa bawah ni pakat keluar pergi ni, apa dia ni nak buat apa ni? Ni nak pergi makan Sungai Nil. Dah lama kami tak sembahkan kat dia. Benda ni syirik, aku tak benarkan. Panggil polis pun semua tak benarkan, tak boleh buat. Ayat makin surut. Kerajaan Mesir waktu tu bawah kerajaan Madinah, tak boleh buat apa, hantar surat. Wahai Amirul Mukminin, sungai hampir surut. Sungai ni hak besar tu hampir surut dah, tinggal sikit dah. Sungai ni saya pergi dah, saya naik dah. Bukan naik macam mana, naik kapal lah kan, duduk atas sungai ni tu. Sungai besar. Bila hantar surat, Sayyidina Umar dia pun tulis, ni karamah ni. Antara 4 orang Khulafa' Rashidun yang paling masyhur karamah, Sayyidina Umar. Paling masyhur karamah Sayyidina Umar. Sampai surat Sungai Nil hampir surut, orang-orang makin nak pindah, mereka nak buat benda syirik, kami tak ada penyelesaian. Sayyidina Umar pun tulis satu surat, min Umar bin al-Khattab ila an-Nahrin Nil. Daripada Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Sekiranya kamu mengalir dengan kehendak Allah, maka mengalirlah. Dan sekiranya kamu mengalir dengan kehendak kamu sendiri, berhentilah kamu selama-lamanya. Bawa surat tu pergi bagi kat Amr bin al-As. Amr bin al-As buka surat, macam mana ni nak hantar pergi ke Nil. Dia pun tengok surat tu, gulung, baling dalam Nil. Jatuh surat tu dalam Sungai Nil, mengalir air Nil. Karamah. Tu memang hebat lah. Sayyidina Umar ni memang dahsyat lah, dia punya karamah dia kan. Jadi macam itulah tuan-tuan sekalian. Sampai dekat tu dulu saya punya ceramah pada malam ni. Semoga kita semua mendapat iktibar untuk sentiasa memastikan diri kita dan anak-anak kita, ahli keluarga kita dalam keadaan istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pengumuman, iaitu masjid sekolah saya lah, Akademi Al-Habibul Mustafa, sedang rancak naik. Alhamdulillah 6 blok sedang naik serentak. Ramai ni hak jadi pewakaf tetap masjid ni. Ada 100 orang lebih di kalangan tuan-tuan yang menjadi pewakaf tetap. Walaupun wakaf sebulan RM20 kan, RM50, yang tu syarat saja saya buat. Sebab tu saya selalu sebut, tuan-tuan bagi pun sekolah tu akan siap, tuan-tuan tak bagi sekupang pun sekolah tu tetap akan siap dengan izin Allah. Dan sekarang dia sedang naik pesat. Bagi ke tak bagi, dia tetap naik. Tu je lah kan. Ini ada berapa ratus orang di kalangan tuan-tuan, ratus orang daripada Masjid Syarifah Fatimah yang jadi pewakaf tetap kepada pembangunan kami. Saya ucap terima kasih. Tapi kita masih perlukanlah kan, memang duk naik lagi. Cuma malam ni nak buat pengumuman bahawa kita dah mula buka untuk pengambilan. Pengambilan saya ni pelik sikit sebab saya ambil darjah 5 lelaki sahaja. Darjah 5, tahun depan dia darjah 5. Maksudnya temuduga tahun ni dia darjah 4 lah.
akhir tahun ni temuduga, kemudian dia masuk, kalau dia lulus temuduga selama 3 hari 2 malam. Tu dia dia pelik-pelik ni kan. 3 hari 2 malam, bukan temuduga 2 jam setengah no. 3 hari 2 malam dia bersaing lah dengan orang lain tu untuk saya ambil 30 orang sahaja. Pengajian dia tuan-tuan daripada umur darjah 5 sampai dia berumur 22 tahun. Dia habis dengan ijazah, dengan first degree. Dia masuk darjah 5, darjah 6 dia hafal Quran 2 tahun. Silibus saya dah susun. Silibus menghafal Quran tu saya garap sendiri dengan izin Allah, dan saya dah praktikkan silibus tersebut. Bulan 11 ni saya akan tunjukkan 4 orang pelajar kami yang grad, 4 orang pelajar Quran kami yang grad. Tuan-tuan boleh tebuk mana-mana muka surat yang tuan-tuan nak 4 orang ni. Tapi saya buat di sana, di sekolah saya yang akan siap ni. Bulan 11 ni depa akan konvo, dan 4 orang ni akan persembahkan depa punya hafazan mereka. Orang ramai boleh pegang Quran, boleh tengok. Modul saya sendiri 2 tahun. Budak-budak yang nak masuk ni darjah 5 dengan 6 depa akan perhabis Quran 2 tahun. Tingkatan 1 dan 2 mereka akan perhabis hadis, ringkasan Bukhari dan Muslim 3000 hadis 2 tahun. Kemudian tahun kelima dengan tahun 6 mereka akan mengaji kitab. Lepas tu ambil SPM setahun sahaja. Ambil SPM setahun, saya cikgu kan, saya tahu macam mana nak buat benda tu kan. Bahkan okeylah, kita tahulah benda tu nak susun macam mana kan, nak daftar di PPD dan sebagainya. Saya cikgu sekolah menengah kan. Ambil SPM, habis SPM mereka akan ambil first degree di situ juga. First degree di situ juga, dan berakhir tahun yang terakhir dengan sijil penfatwaan setahun. Sijil bagaimana berfatwa setahun. Keluar anak tuan-tuan umur 22, insya-Allah layak kan untuk menjadi bakal mufti. Yang ni yang saya nak lahirkan. Semua silibus ni telah pun digarap, bukan sembang tuan-tuan no. Sudah pun mesyuarat. Takwim 2019 telah pun siap, kami dah mesyuarat dah. Dan yuran, yuran yang paling penting, yuran sebanyak RM0. Kami tak kenakan yuran sebab tu pemilihan ketat, sebab yang nak masuk tu ramai kan, pemilihan ketat. Ni saya sebut ni sebab menghargai tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang jadi pewakaf ni ramai, sebab tu saya buka, mana tahu anak tuan-tuan layak kan. Hak mana darjah 4 laki-laki boleh download borang daripada laman web www.academyalhabibulmustafa.com.my. Boleh download situ, lepas tu mai hantar lah. Hantar kat masjid tak apa, hantar mai di masjid tak apa borang tersebut. Yang tu saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.